korang kat atas beria-ria nak PPBM, nak itu, nak ini. Aku bercakap benda yang simple. Kau suka tak suka, kau tetap perlukan orang politik untuk mentadbir negara. Suka tak suka. Aku salam Cik Widi. Kau suka tak suka, kau tetap perlukan orang politik untuk tadbir negara. Untuk memilih orang politik yang baik itu susah. Sebab apa? Orang politik yang baik hari ni dibayangi oleh orang politik jahat. Mereka ni tak banyak, tapi mereka membayangi orang-orang politik yang baik. Dan mereka ni menyamun. Semalam aku dah baca berita pasal SPRM sedang membongkar satu sindiket mengepung projek. Yang projek besar-besar lah. Kelas ini aku ingat kelas A, B lah, G7 punya grup, geng-geng G6, G7 punya grup lah, yang memasuk 100 lesen, membina company-company dummy, kepung kerja. Pusing kot mana pun dia dapat. Ini kerja siapa? Ini kerja orang politik jahat. Tapi malangnya, duit yang disapu, disamun oleh dia orang ni digunakan untuk berbelanja. Politik jahat ni tak kisahlah sama ada politik jahat ke, artis ke apa ke, orang yang kaya ni ke, dia mengambil duit dengan cara mudah, kemudian membelanjakan dengan cara yang mudah juga. Berbetina, mabuk, beli kereta, rumah, tak ingat dunia. Tapi orang yang sepatutnya dijaga tak dijaga pun, kan? Rakyat terus susah. Waalaikumsalam Castello. Pergi gym. Aku bukan kata UMNO baik, tidak. Tapi aku kata hari ni orang politik. Cuma dalam satu sejarah yang panjang, kau suka tak suka, walau apa pun yang UMNO buat, UMNO Barisan Nasional berjaya membawa negara ini daripada zero to hero. Tapi bila kita dah jadi negara yang maju, jadi negara yang sebenarnya hebat di mata dunia, kita mula nampak ahli-ahli politik jahat ni menyamun, merompak, lepas tu menyalahkan orang lain. Aku tak kata Najib tak salah, aku tak kata Zaid tak salah. Buktikan di mahkamah. Buktikan. Jadi timbullah cerita apabila Papa Gomo membuat posting bercakap soal kluster mahkamah. Sebab itu semalam aku masuk dan aku tanya, apa dia tu dah tak makan ke? Anak bini dia tak makan ke? Sampai dia sanggup menjadi balaci kepada PPBM. Dia petik keratan kecil, dia tampal di Facebook dia, seolah-olah kita mengugut bini dia, drag dia punya anak bini dalam pertelingkahan politik. Aku kata ini satu benda yang sangat lawak. Bila masa aku hina anak bini kau? Aku tanya, macam aku cakap semalam, ulang sikit saja. Kerana aku fikir mungkin Gomo ada dalam keadaan terdesak. Kerana aku orang miskin yang tidak akan membenarkan orang miskin lain murtad agama, murtad Islam kerana lapar. Aku akan usaha. Esok kita ada sikit kerja. Hari Khamis aku akan buat satu live sebelum aku masuk ke rumah. Aku akan hantar katil kepada seorang sahabat, minta katil. Tapi aku tak boleh live dalam rumah dia lah, itu privacy lah. Tapi aku akan bagi sikit gambaran lah. Kita akan hantar katil pada seorang penerima yang stroke. Dia dah request dekat aku hampir sebulan. Kerana dalam tempoh sebulan ni 3 orang request katil, aku berjaya deliver 2. Dan satu lagi ni terbaru, aku tak dapat barang. Tapi baru-baru ni ada sahabat mendermakan katil ni kepada aku, dan ada juga penerimanya. Alhamdulillah. Aku bukan orang senang, tapi aku berusaha untuk bantu semampu aku. Macam janji aku tak akan biarkan orang Islam murtad kerana lapar. Kalau aku boleh cuba dapatkan sedikit duit makanan, aku cuba. Tapi aku juga tak boleh biarkan Gomo murtad perjuangan kerana lapar. Lalu aku tanya, kau tak makan dah ke? Keluarga kau susah ke? Anak bini kau tak makan ke sampai kau jadi macam ni? Aku nak bantu. Siapa kata aku libatkan anak bini kau? Berulang kali aku sebut aku tak libat anak bini kau kerana aku kesian dengan kau. Begitu parah kehidupan Papa Gomo atau Muhammad Azri, Sir Azri, sehingga terpaksa menjadi balaci PPBM, menjadi anjing kepada PPBM, memakai baju UMNO. Yang itu aku sakit hati. Kau pakai baju UMNO, menjadi esko UMNO, berkepala anjing PPBM. Najis.
Tadi aku bercakap dengan sahabat kita di Kuala Selangor, YDP PAS Kuala Selangor, Cikgu Rashid, bercakap soal gunakan iman untuk berfikir. Aku kata, siapa yang tak guna iman? Kau yang tak guna iman. Kita tak ada masalah dengan PAS. Alhamdulillah, selepas peperangan berpuluh tahun, macam aku cerita semalam, aku ulang sikit, selepas peperangan puluhan tahun, ibu dengan bapa bermusuh dengan anak, dalam satu masjid ada dua imam, hingga berlaku pertumpahan darah di Memali, sehinggalah membawa kepada permusuhan puluhan tahun, kafir mengkafir. Allah bagi kita satu jalan. Apabila kita sepakat untuk menolak ISIS, maka kita berjuta manusia berkumpul, dan bermula dari situ terbelakulah Muafakat Nasional atau MN, yang mana PAS dan UMNO bersetuju untuk membuang segala permusuhan, membuang segala sengketa, melupakan segala caci maki, untuk jadikan bangsa Melayu dominan dalam negara ni balik. Hebat masa tu, hebat. Menangis-nangis. Aku ingat lagi masa di pilihan petisi, gambar aku berdua dengan perut boroi aku diletakkan di muka-muka depan, wall-wall kawan-kawan. Satu budak Brigade Amal dan aku budak Sabil berada dalam dewan. Gambar aku ketika itu. Dan pada itu juga, masa itu juga aku menyaksikan titisan air mata, jeritan dan titisan air mata, penyatuan dua buah parti Melayu Islam terbesar dalam negara ini yang bermusuhan sekian lama. Ketika itu ramai yang menangis, berpeluk-pelukan antara PAS dan UMNO dalam masa itu dalam dewan. Hebat. Dan daripada rentetan dari itu terus berlaku. Mereka mula jadi serasi, buat kerja sama-sama, berkongsi apa yang ada. Allah bagi jalan kat kita. Tapi berlaku sebaliknya beberapa masa terdekat ni lah, kebelakangan ini, bila PAS mahu PPBM duduk bersama dengan UMNO. Jadi aku kata tadi kepada cikgu, yang tak guna iman tu dia. Rakyat dia ataupun penyokong PAS mahukan UMNO dan PAS bermuafakat, berkongsi kuasa, bekerjasama. Tapi malangnya pemimpin PAS nampak tamak bagi aku lah. Aku bukan tampas, bukan tampas. Janganlah cepat melata. Cuba kita fikir, macam Cikgu Rashid kata tadi, berfikir guna iman. Macam aku kata, kalau kau bertanding kerusi ada PAS, UMNO, PPBM, campur pejuang, campur pumpam, berpuluh-puluh parti politik akan bertanding bersama dalam satu logo, kononnya. Seandainya perkara itu terjadi sekalipun, kalau menang pun, kerajaan yang dibina tak lebih daripada 30 bulan. 20 bulan macam tu dah lama dah sangat. Tumbang, dah terbukti. Maka aku kata, kalau PAS betul nak menang bersama dengan UMNO, MN, jalan terus. Kemudian bila dah dapat majoriti, invite parti-parti tadi nak bersama membentuk kerajaan dengan syarat begini dan begini. Kerana kita yang terbesar. Tapi PAS takut masukkan juga PPBM dalam tu, dan PPBM pula mahu menjadi ketua ataupun menjadi taikor besar dalam penyatuan tu. Kita setuju. Kalau tak setuju, masakan kita boleh menyokong Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri? Aku tak bercakap bagi pihak ahli parlimen, tapi aku bercakap bagi pihak akar umbi yang bersama-sama. Walaupun berat hati, kita terima. Tindakan ahli parlimen menjadikan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, walaupun pada masa tu kursi mereka adalah kursi paling sikit sekali, dan disupport pula oleh pengkhianat UMNO ketika itu, G15, yang akhirnya membentuk sebuah kerajaan menjadikan PPBM ataupun Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Kita berbesar hati kerana itu sebagai satu tanda kita sokong perpaduan. Tapi bila dah jadi kerajaan, orang dia jadi gila, buka cawangan, pergi bayar, pergi campak duit nak buka cawangan, beli semua ahli parlimen dan sebagainya lah. Mendekkan cerita je lah. Mana ada muafakat di situ? Mana ada penyatuan? Dia nak juga kerusi dia.
Kita tak boleh bagi kerusi tu kerana kerusi kita punya, UMNO BN punya. Dia menang kerana UMNO BN yang menangkan dia, bukan dia menang kerana dia bertanding atas tiket dia sendiri. Kalau macam contoh Muhyiddin Yassin bertanding atas tiket dia sendiri, itu lain. Tapi dia bertanding atas tiket UMNO Barisan Nasional, yang bekerja siang malam memenangkannya UMNO Barisan Nasional, yang pasang bendera, masak tungtang-tungtang pergi meraih undi tu UMNO Barisan Nasional, dan yang mengundi juga memenangkan dia adalah orang-orang UMNO Barisan Nasional. Tapi kerana kalah kerajaan ketika itu, mereka diugut, mereka nak hilangkan kes-kes mahkamah, mereka lompat. Jadi bila mereka lompat, itu adalah benda paling sial dalam hidup ataupun dalam peradaban manusia. Engkau dimenangkan oleh orang-orang UMNO, engkau hanya bercakap saja, dan yang buat kerja hingga sampai pada hari mengundi adalah orang UMNO. Bila kau menang, kau lompat. Dan kau lompat, kau hina pula UMNO. Dan kau hina UMNO, kau usaha untuk haramkan UMNO. Hari ini engkau ajak pula UMNO menjadi balaci kau, atau menjadi orang suruhan kau. Sedangkan parti UMNO je sendiri mempunyai kerusi paling besar antaranya dalam parti-parti politik dalam Malaysia. Antara yang paling besar UMNO dan DAP. Punyalah benak otak orang PPBM ini. Engkau kerusi paling sikit, engkau nak menjadikan UMNO itu orang suruhan kau. Sebab itu kita di bawah, di akar umbi kata no PPBM dulu, baru no PKR dan no DAP. Kerana musuh utama kita adalah PPBM. Kalau dia berbesar hati nak bersatu penyatuan ummah, keluar, tutup PPBM, masuk UMNO atau PAS. Simple. Kalau tak mau tutup, berbesar hati, ambil kursi mana yang ada, bantu UMNO dan PAS menang untuk bentuk kerajaan bersama dengan parti-parti komponen. Ini kau punya kerajaan 22 bulan tumbang, UMNO dengan PAS selamatkan kau. Lepas tu kau pula nak jadi taikor besar pula. Itu cerita dia. Lepas tu PAS pula duduk bercakap konon-konon PPBM, Persatuan Ummah Demi Islam. Mana Islamnya? Mana Islamnya? Ketika kalimah Allah kalah di mahkamah, kerajaan yang memerintah adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Di dalamnya ada PAS, menteri undang-undangnya dari PAS. Semudah itu kita kalah, kalimah Allah kena lelong di mahkamah ketika Kerajaan Perikatan Nasional memerintah yang di dalamnya ada PAS, ada PPBM, ada UMNO. Bayangkan, mana dia yang dikatakan Islam oleh PAS? Mana dia? Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin. KDN kita boleh kata KDN lah, Mak Sabri. Salah. Hamzah Zainuddin, PPBM. Menteri Undang-Undang Taqiyuddin, PAS. PPBM, PAS. Allah kena jual kalimahnya. Mana yang kau katakan Islam, sahabat? Tak ada. Tak ada review, tak ada fight, no review, let go. Mana Islamnya? Kita bercakap pasal persatuan ummah demi Islam, demi Allah, demi agama, demi bangsa, demi negara. Kalimah Allah kena lelong. Selama UMNO Barisan Nasional memerintah daripada sebelum merdeka sampailah selepas merdeka, sampailah ke hari ini kalah pada 2018, jangan katakanlah kalimah Allah, Aisyat pun dia tak dapat. Dah kalah kita lawan lagi, Aisyat pun tak dapat masa tu. Ketika itu Menteri Dalam Negeri ialah Muhyiddin Yassin. Ketika kerajaan PH pada masa itu nak meratifikasi Aisyat, Menteri Dalam Negerinya adalah Muhyiddin Yassin. Ketika UMNO dan PAS berhimpun berjuta manusia di Kuala Lumpur ketika itu, mana Muhyiddin Yassin yang kata nak perpaduan Islam ummah ni? Mana? Lepas klaim kau pergi telefon lah Cikgu Rashid, ajak makan, boleh kita sembang pasal penyatuan ummah. Jadi masa kita duduk bersama dengan kawan-kawan kita dari lepas, berkumpul di Kuala Lumpur, berjutaan manusia berjalan kaki, tidur di jalanan, sampailah ke hari jadi untuk kita penuhi Kuala Lumpur dengan baju putih pada hari tersebut. Mana dia Muhyiddin Yassin?
Muhyiddin Yassin berusaha untuk menggagalkan perhimpunan tersebut, yang mana perhimpunan itu adalah untuk kita bersama menolak ISIS yang berat sebelah. Hari ini jadi Perdana Menteri, kita bercakap soal penyatuan ummah. Penyatuan ummah apa yang kita sebutkan? Kalau kalimah Allah pun kita kalah. PAS tak habis-habis menyebut tentang Islam. Taqiyuddin jadi apa dekat situ? Allah kena jual. Semudah ABC, simple, petik jari. Allah habis kena lelong di mahkamah yang kita menjadi kerajaannya, yang negara ini menjamin bahawa agama Islam adalah agama persekutuan bagi tanah Melayu dan persekutuan dalam negara ni. Tertulislah dalam perlembagaan, Islam adalah agama rasmi persekutuan. Agama lain boleh diamalkan dalam keadaan aman. Tapi Allah kena jual ketika Perikatan Nasional jadi kerajaan, yang kita duk agungkan perpaduan ummah yang PAS duk gila bawa PPPM. Kita cuma tak mau sentuh PAS kerana kita tahu orang-orang PAS di bawah bersahabat dengan kita baik, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi malangnya hari ni pemimpin PAS gila mahukan juga PPPM. Kenapa? Sebab tamak, tuan-tuan. Hari ni live tak panjang, sampai Kuala Selangor saya berhenti lah. Cuma sahaja sembang-sembang, nak mengisi masa lapang. Saya nak menjawab Cikgu Rashid tadi tu sebenarnya. Saya cakap tadi, ketika PAS yang dia boleh dikatakan mempunyai pengikut yang paling setia sekali dengan bai'ah mereka, ketika pemilihan kalah antara Mat Sabu, ketika itu PAS berpecah, timbul amanah. Jangan cakap PAS pengikutnya akan ikut setia, kerana saya amat yakin kalau kali ini pemimpin PAS salah percaturan, PAS pecah lebih teruk. Kenapa? Mereka semua sepakat dengan UMNO. Ketika ini UMNO tak peduli. Pemimpin kita sendiri kita langgar sebab sudah melampaui batas. Mereka mencatuhnya untuk kepentingan diri. Fikir macam mana aku nak buat banglo 4 tingkat. Fikir macam mana aku nak beli fire 8-10 biji. Fikir macam mana aku nak tanggung bini aku yang hari-hari main duduk kelab disco. Bukan bini, hundik lah. Yang inilah sebabnya aku nak dibawa ke dalam mahkamah itu hari, nak dilokap kerana katanya aku memfitnah. Aku tak fitnah, aku tu umum kepada ahli politik yang jahat. Aku tak bergaduh dengan PAS, cuma aku nak beritahu perkara macam tu. Kita hari ni sudah sampai ke kemuncak. Allah bagi kita jalan, peluang yang cukup luas, dan kita dah buat beberapa pilihan raya dan kita menang di setiap pilihan raya yang kita pergi atas nama muafakat nasional, atas nama persepakatan baru. Tapi kita bawa masuk PPPM yang UMNO tak mahu kerana mereka ini adalah penyamun dalam UMNO. Mereka ini adalah pelacur dalam UMNO yang keluar kemudian menjadi pemimpin dalam PPPM. Kemudian PAS minta kita selamatkan dia. Bukan kita tak mahu. Bayangkan hari ini masuknya orang-orang amanah ke dalam PAS, mereka mahukan separuh daripada kursi-kursi PAS. PAS nak bagi ke? Masa ini PAS bercakap kerana amanah tidak masuk dalam PAS. Apa kata kalau PAS invite amanah masuk dan berikan separuh kursi PAS kepada amanah? Boleh ke tak boleh? Hari ini PAS bercakap kerana amanah tidak ada dalam situasi kita bersama PPPM. Jadi ini bukan satu serangan kepada PAS, tidak. UMNO tak daftar muafakat nasional. Selama kita menang pilihan raya, kita berdaftar ke? Daftar ke? Kita menang banyak pilihan raya, ketika itu UMNO yang menang ambil si UMNO balik, PAS yang menang ambil si PAS balik. Tak daftar pun bro, kita menang je. Dia bukan soal daftar tak daftar, soalnya hati kita macam mana. Nak bercakap pasal daftar tak daftar, ini kepimpinan ketika itu Anwar Musa yang menjadi balaci kepada PPPM. Jangan sembang soal daftar ni. Geli saya, geli. Tak semestinya mendaftarkan muafakat nasional, mesti muafakat nasional. Boleh saja daftarkan syarikat baru, persatuan baru atau parti politik baru, boleh saja. Apa juga nama. Kalau kata tak boleh daftar muafakat nasional, daftarlah PAS UMNO. Boleh. UMNO PAS, boleh. Demi Kesatuan, boleh. Parti politik baru DK, Demi Kesatuan, boleh. Demi Penyatuan, DP, boleh.
Jangan cakap soal tak daftar, soal nama tak boleh dapat. Ini menggelikan perasaan dan hati. Geli. Semestinya nak guna juga Muafakat Nasional tu ke? Kalau begitu singkatnya pemikiran pemimpin, Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap apalah. Bercakap soal tak boleh daftar kerana nama tak boleh digunakan, itu menjadi kudis bagi mereka. Tapi bila bercakap soal nak mengalahkan orang lain yang melawan dia ketika pemilihan, pandai pula. Pandai. Nak mutuk perut nasi orang yang dia tengok budak ni laju bakal ganggu dia, pandai pula. Jangan cakap soal daftar. Kalau nak cakap soal daftar ni, ini mainan budak tadika. Tadika pun cerdik lagi pada ini. Jangan cakap soal daftar. Kerana hari ni penyatuan ini bukan soal daftar. Soal hari ni, adakah willing antara kedua-dua parti ini untuk mengorbankan ego, mengorbankan sombong bongkak di hati, mengorbankan sedikit nafsu, kemudian baru tercapai penyatuan tadi. Ketika UMNO meletakkan semua egonya ke dalam tong sampah, memanggil PAS bersama, menawarkan kursi untuk berkongsi, kepimpinan di atas saya tak tahu, kepimpinan di bawah bersetuju. Walaupun terpaksa kita korbankan sit-sit UMNO di kawasan, ambillah PAS. Kalau tak nak bertembung, ambil, menangkan aja. Tak ada masalah. Tapi kerana ada ketakmakan dalam hati tu sebenarnya, pemimpin lah ya, sahabat-sahabat saya, orang-orang PAS, pemuda, kawasan PAS, hebat. Kita minum sama-sama, kita sembang, hebat. Cuma saya yakin kerja pemanen Taki ni jahat. Taki, Hamzah, Anwar Musa ketika itu. Anwar Musa ni syaitan lah dalam UMNO. Syaitan. Tak tahu lagi apa yang dia nak dalam hidup dia. Dia dah kaya sekaya-kaya manusia. Apa lagi yang dia tak puas dengan kekayaan yang dia ada? Tapi sebab tamak, nak berkuasa, dia sanggup khianati UMNO. Lalu Gomo menjadi balaci seterusnya, broker. Sahabat saya Jebat Seremban, dulu ketika bersama dengan saya dalam UMNO di Janda Baik, kita langgar presiden. Jebat hebat berlawan, tapi tiba-tiba mengecut, hilang telur. Kerana apa? Gomo dah jumpa dia, dah pakai Brotherhood. Brotherhood apa yang nak kita tumbang kat UMNO ni? Kenapa? Waalaikumsalam Kak Aziza. Kenapa? Pengikut-pengikut Gomo hari ni semakin ramai. Tapi dari kalangan-kalangan budak-budak yang boleh dibeli lah, yang boleh disekolahkannya, budak-budak yang tak berapa nak cerdik lah, maaf cakap lah. Betul aku cakap, pemuda UMNO hari ni harus malu. Ada seorang esko pemuda UMNO yang otaknya hari-hari menyalak nak mengalahkan UMNO, mahu UMNO menyembah PPBM. Ashraf Pak Wajidi patut malu. Aku insyaAllah, aku dalam terikat aku ke KL, aku nak jumpa dengan Ashraf, aku nak cakap soal ini. Gomo nak tumbuk aku. Kalau kau boleh puas hati kau tumbuk aku, tumbuk lah bro. Tapi kau kena ingat, kau cuit aku lagi glamour. Aku dah cakap, kau nak sumbat aku dalam lokap, aku lagi glamour. Kalau kau ingat kau ada pengikut, aku ada pengikut juga. Kawan-kawan aku juga ada pengikut. Orang UMNO di bawah ni juga ada pengikut. Kalau kita nak cetuskan permusuhan lebih besar, kita silakan. Apa yang kita cakap hari ni kembalikan kepada UMNO. Sebab itu aku tanya, kau susah sangat ke kau? Rumah kau tak siap ke? Kalau rumah kau tak cukup batu-bata nak beli, kita boleh tolong kutip derma lah untuk belikan batu-bata rumah kau. Kalau itu boleh mengelakkan kau daripada murtad perjuangan ini, kita sanggup berkorban untuk kau. Memalukan seorang esko pemuda UMNO yang begitu hebat satu ketika dulu menjadi sampah akhirnya. Engkau ada masa depan bro, tapi kau tamak, atau kau mungkin terperangkap dalam perangkap yang kau masuk sendiri. Kau tahu itu perangkap, tapi pasal kau tamak, kau masuk perangkap, kau ingat kau boleh keluar. Sekarang sangkut kan?
Aku tak berhenti lawan kau. Aku dah cakap dah kan. Aku cuba untuk tidak bertembur dengan kawan-kawan, tapi apabila kau terlampau minta, aku tak boleh pandang aja. Apa kawan-kawan cakap apa? Long, kau nanti tak boleh tegur. Siapa kata aku tak boleh tegur? Habis kau ingat Gomo boleh tegur? Oh, dia tegur kita boleh, kita tegur dia tak boleh. Jadi tu dah. Dah nak sampai pun. Dah panjang pun nanti orang benci mendengarnya. Kan? Kawan-kawan nanti masa yang ada ni singkat. Kita mesti bertanding sebanyak mana kursi yang boleh. Kerana kita ada peluang, insya-Allah. Kita ada peluang. Rakyat hari ni tak mahu PH, dan dia juga tak mahu bangkai-bangkai PH. Kita kena ada tawaran baru. Tapi masalah yang kita ada hari ni, kita ada sampah dalam UMNO yang menjijikkan, yang merosakkan UMNO. Contoh, Anwar Musa, Tun Faizal, Gomo juga. Kawan-kawan kita kena sepakat. Kita kena panggil balik semua orang, bangun dari tidur, bercakap dari telinga ke telinga, berutus surat kalau perlu, guna messenger, WhatsApp, SMS, burung merpati juga kalau nak guna. Beritahu semua bangkit. Kita kena satukan UMNO. Kita kena beritahu rakyat bahawa UMNO ada tawaran yang lebih baik. Kalau dulu kita kalah kerana rakyat kata kita tak boleh cakap lah, UMNO ni dah teruk sangat dah, bagilah kami cuba orang lain pula. Rakyat beri signal, kita tak dengar, rakyat tumbangkan kita. Kerana rakyat kata tak apa, kita nak cuba orang lain pula. Dan rakyat dah cuba. Akibatnya rakyat menderita. Hari ni kita tawarkan balik pada rakyat. Kita kata beri pula kita peluang 5 tahun, seperti mana yang kita bagi tahu, yang mereka cakap dulu. Dulu 5 tahun je bang, nanti tukarlah dia kata. Jadi rakyat pun dah tahu tak boleh pakai. Okey, UMNO tawarkan diri 5 tahun je bagi kita. Try. Tak boleh tumbangkan kalau itu kehendak rakyat. Siapa yang hentam personal Papa Gomo? Ni siapa ni? Balaci Papa Gomo mana pula ni? Siapa yang hentam personal Papa Gomo? Alamak, korang ni agak-agaknya masuk air teruk sangat korang ni. Korang ni dah tak ada Tuhan ke? Menyembah Papa Gomo ke apa korang ni? Ha? Ke Tuhan baru korang Papa Gomo? Bang, pakai otak bang. Pakai otak. Kalau korang UMNO lah, kalau korang UMNO pergi mampus lah. Kalau bukan UMNO, mampus sekolah situ. Pakai otak, otak pakai. Jangan otak kita letak dekat dalam apa? Letak dalam parit, pergi ambil otak lembu. Pakai. Faham tak? Otak kita bagi dalam parit, ambil otak lembu pakai. Jadi macam itulah. Siapa yang serang Papa Gomo? Apa dah? Tutuplah. Ini semua sampah ni biasa. Ini semua budak-budak Anwar Musa. Sekarang kan media Anwar Musa dah ada. Peruntukan yang patut membantu rakyat diberi pada orang-orang mereka untuk menangkan mereka. Juta bro, ratus ribu habis. Sedangkan rakyat hari ini bertanya pada orang-orang dan NGO-NGO, ada katil tak? Ada kursi roda tak? Ada bakul makanan tak? Tak ada. Ada duit, bagi, beli budak, letak budak, fight dalam wall, jadikan cyber trooper. Rakyat di bawah menderita. Makan pun tak ada. Dia ada duit, bagi pada budak-budak, naikkan nama dia, hari-hari agungkan dia, sembah dia, jadikan dia Tuhan. Macam ni jadi pemimpin. Pemimpin macam ini kita kena tumbangkan. Kita tak boleh simpan lagi. Anwar Musa ni nombor 1. Gomo bakal menyusul. Biasa bang, Banjar sini, lalat-lalat ni semua upahan. Itu macam aku kata, dia dapat duit, dia bagi pada budak-budak upahan untuk naikkan nama dia kononnya, untuk menyokong dia. Tapi rakyat ni tak makan. Aku sendiri ada permintaan lagi 2-3 katil, kursi roda, bakul makanan bulan Ramadan ni banyak nak pakai. Tapi aku tak ada duit. Aku harapkan orang bagi, aku belikan. Tak payah bagi aku duit, bagi aku barang cukup. Aku sampaikan. Duit minyak aku tanggung sendiri. Duit minyak aku tanggung sendiri. Kalau kata takut, wah lu makan duit, tak payah bagi duit. Dulu aku ingat YY telefon aku, sahabat aku,
Long, aku bagi kau 600, kau buatkan aku 3 bakul makanan harga 150. Aku cakap baru 450. 150 kau ambil. Aku cakap aku tak nak. Kau bagi 600, aku buatkan 600. 4 bakul makanan aku buatkan. Aku tambah lagi duit aku sikit. Aku hantar gambar, ini dia 4 bakul makanan yang kau bagi pada aku. Tapi pemimpin macam Anwar Musa, duit ada, labur pada sampah untuk angkat dia jadi Tuhan. Rakyat, pasal tu Ebit Liu Allah hantar sahabat-sahabat kita yang lain, NGO, MAPIM, Haluan lah, macam-macam NGO, Yayasan Amal sendiri. Seluruh negara ini NGO yang buat kerja. Ahli politik samun 24 jam. Sedih tak? Aku tak apalah. Aku usaha mana yang boleh. Allah bagi aku rezeki sikit, kita kongsi lah. Hari Khamis aku hantar katil. Mari kita tengok sikit siapa yang terima katil kita. Hasil sumbangan. Tadi ada satu orang yang bagi salam, namanya Kak Azizah. Kak Azizah ni menyumbang kursi roda. Menyumbang 2 kursi roda. 1 kursi roda yang ada tandas. Kalau sempat petang ni aku nak serahkan. 1 kursi roda yang digunakan untuk kalau dalam kereta, portable. Dan 1 juga air cooler yang taruh air tu. Aku ambil sampai di Ampang. Katil aku ambil di Bangi, hasil derma orang ramai. Aku tak minta duit. Kalau nak bagi duit, alhamdulillah kita boleh setkan bakul makanan. Kalau nak bagi barang, boleh juga. Nanti aku masukkan jadi set. Ramai orang yang memerlukan. Ini baru aku tengok tempat aku. Tempat lain, aku terima aduan daripada Melaka, Kedah, Negeri Sembilan. Dulu aku telefon Hariri, Ketua Pemuda Kelantan. Boh, tolong boh, budak ni tempat demo ni Pasir Mas bekerja Hariri, betul long. Terima kasih. Aku ucap terima kasih pada dia juga. Bantu rakyat. Dia pun tak tahu, dia tak ada maklumat. Kita bagi. Tapi haram jadah macam Anwar Musa ni. Itu je lah, bukan nak cakap aku ni bagus atau tidak. Rumah aku ni bersepah. Aku tunjuk Aku tunjuk. Sementara tunggu kawan ni. Ini ni aku ada satu katil yang didermakan oleh orang ramai. Ni katil. Ini sepah. Ni katil. Okey, katil ni nak hantar hari Khamis. Nanti aku cuci katil ni sikit. Ni ada nanti nak kena spray balik lah. Nak gosok, spray balik kan. Dia dah berkarat ni kan. Kita spray balik. Jadi takkanlah kita nak hantar macam ni berkarat-karat. Yelah, ni katil pun dah lama. Tapi kita repair sikit. Kita cuci bersih-bersih, sanitize balik. Kita buat. Kerusi roda yang ini. Kat tempat aku ke? Depan. Kerusi roda ni. Ini Kak Azizah tadi dermakan. Full set. Dan campur dengan yang ini. Jadi hari ni kalau kau nak cakap pasal perjuangan, mana perjuangannya? Rancau. Korang sembang super taik. Tu aku nak cakap babi korang. Anwar Musa sembang. Jadi sebelum aku maki hamun lagi teruk, itu saja daripada aku lah. Seperti biasa, kalau aku ada cakap benda-benda yang tak senang untuk korang, sakit hati, menyampah, aku minta maaf. Aku pun dah panas. Bila dah panas kan jadi macam-macam. Jadi tuan-tuan, aku nak pergi kerja dulu. Terima kasih sebab suka layan aku. Kalau ada yang menarik, aku akan share. InsyaAllah nanti aku akan buat live untuk kita ada misi. Aku nak berkayuh. Nanti aku beritahulah lepas ni kat mana. Besok kita tengok macam mana. So tuan-tuan, aku apa-apa pun minta maaf kalau ada salah silap aku. Kita jumpa di lain masa live lain-lain. Bye-bye. Assalamualaikum.